ni kita bedah. Semalam kita dah bedah lagu Kasih Latifah, Rona Sina bedah semalam. Pada malam ni Rosli dia akan bedah rock dalam 90-an ni rock Rosli 90-an 90-an punya rock. Dekat mana elemen-elemen ketuhanan dan seumpamanya lah. Dan insya-Allah dan rasa tak ada, kita tak payah nak lengahkan masa, terus pada Rosli lah. Jadi Rosli silakan. Semua main dekat. Main dekat. Okey, jalan Rosli. Bismillahirrahmanirrahim. Salam rockers untuk semua. Terima kasih kerana menjemput saya untuk merembat untuk kali keempat Lepak Makassar dengan tajuk unsur-unsur ketuhanan dalam lagu rock 1990-an. Okey. First saya nak beritahu bahawa sebenarnya Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada dalam lagu nasyid, Tuhan ada dalam lagu rock. Dan jadi jangan terlalu takut kepada golongan-golongan anak anta untuk mendengar lagu rock. Sebab dalam lagu rock juga ada pengungkapan ketuhanan yang sebenarnya tak mudah kita fahami. Dan idea ini muncul sebenarnya sejak saya zaman sekolah, dan saya sendiri memang budak rocker, saya minat lagu rock. Jadi kesedaran tu muncul dah lama untuk mengangkat tema-tema ketuhanan dalam lagu rock. Okey, saya akan mulakan dengan, saya akan petik beberapa petikan lirik lagu. Dan ada beberapa 2-3 lagu yang dia akan jadikan sampel untuk ditunjukkan bahawa inilah elemen-elemen lagu rock, dan saya akan huraikan beberapa part yang mungkin tidak berapa jelas. Saya dah ada jalan mudah sebab semalam dah ada Rona Sina, dah membedah dan dah memberikan macam pengantar kepada tema inilah. Okey, baik. Lagu pertama ataupun kata pertama yang sebenarnya dipetik daripada kumpulan Skala, iaitu langit yang biru tempat berlindung dari segala kehidupanku. Aku berdoa pada yang satu agar sempurna perjalananku. Ampunilah dosa silap langkahku. Aku manusia lemah jiwaku. Berikan aku tempat sentosa, hilang raguku mengenalimu. Maknanya di sini konsep mengenal diri yang biasa popular di kalangan Sufism, tentang konsep mengenal diri digarap dengan baik oleh lirik ini. Misalnya kita tengok ampuni dosaku, silap langkahku. Manusia begitu, aku manusia lemah jiwaku. Kenapa manusia digambarkan dengan jiwa lemah itu? Dia sebagai proses pengabdian tadilah. Berikan aku tempat berteduh ke sentosa, hilang raguku. Keraguan akan tetap ada untuk semua orang lah. Dari keraguan itu baru datang kebenaran. Okay, kemudian lirik kedua, kejutkan aku di pesada mimpi, arahkan aku, ini satu permohonan, arahkan aku ke lorong yang suci, terangkan hati, mengenal diri untuk mencari mutiara hati. Okey, dalam pengalaman beragama manusia, kebingungan adalah proses yang boleh dikira biasa. Ini diungkapkan dengan saya rasa sangat baik dalam lagu kumpulan Teja, Titian Usia. Jadi ramai orang bingung di sana sini, betul kan? Berhaluan satu, amal beribu, menyimpan kehendak yang belum terisi, menitipkan rasa ingin ke syurga. Semua orang nak ke syurga kan? Best nak neraka. Menitipkan rasa ingin ke syurga, tetapi membuka pintu neraka. Sebab tuduh orang kafir lah. Itulah. Dia rasa nak menitip ke syurga, panggil dakwah ini, tetapi dalam satu saat dia menitipkan rasa ingin ke syurga. Semua macam tu. Tetapi dia ada terjebak dengan satu perangai label orang. Jadi akhirnya tetapi membuka pintu neraka, mengharapkan ampun setelah bersabung. Okey. Yang kedua, tema kedua adalah sebenarnya konsep Tuhan dan cinta ketuhanan.
dalam lagu rock misalnya, lirik ini misalnya dengan bahasa kalimah yang sama. Maknanya manusia ada kecenderungan itu, kalimah yang sama, puji dan memuja, dilindung dan dibuka, rahsiakan tetap rahsia. Macam mana kita nak huraikan dilindung dan dibuka, tutup atau terbuka, rahsiakan tetap rahsia? Apa yang rahsia? Indah bukan rupa. Maknanya dia nak menggambarkan tentang Tuhan itu sendiri. Indah bukan rupa, harum bukan bunga. Maknanya dalam bentuk konsep. Adakah Tuhan itu sebagai sebuah konsep atau satu pengalaman kerohanian? Konsep tadilah kita akan dijebak dengan indah bukan rupa. Indah rupa. Harum bukan bunga, manis bukan gula, panas bukannya bara, cintakan tetap cinta. Okay? Sejak aku kenali cintamu yang suci, aku telah berjanji takkan berpaling lagi. Akan aku genggam api hingga menjadi besi, dan ternyata sebati. Okey. Itu Dhamma Sutra dipetik daripada lagu Asyik. Kemudian ini juga satu ungkapan tentang proses pencarian dan keresahan manusia mencari Tuhan ataupun pengalaman beragama itu sendiri. Kurusah mencarimu dengan akal dan bersama sifat-sifat pinjaman. Ku rasakan semakin menjauh, kerana sifat-sifat pinjaman tadi, tersesatlah aku dalam rindu. Kusatukan firasat mencarimu, dan ku terlontar di penghujung alam. Kau masih tidak dapat ku jejaki, betapa malangnya nasibku. Keranamu ku tinggalkan segalanya, sendiri aku terpenjara, punya akal dan firasat yang tidak ke mana, hanya jalan yang sengsara. Maksudnya di sini dia telah mencirikan dua metod yang lazim ditempuhi oleh ramai orang. Yang ini metod akal dalam proses pencarian ketuhanan, dan juga metod firasat. Ini hati kejiwaan. Zahir yang ni dia akan cerita pengalaman apa yang terjadi pada diri dia, pengalaman keberagamaan itu. Zahir musnah bagi yang mimpi, zahir ada rahsia mencari, lalu ku selami di dalam diri. Maknanya dia macam kata puisi Hamzah Fansuri, akhirnya dia temui Tuhan dalam diri dia. Di bawah arus nafasku, asal serah janji dahulu. Apa yang saya faham daripada asal serah janji dahulu tu adalah syahadah tu tadi, kalimah la ilaha illallah. Mula hidup pasti mula cinta. Maknanya daripada itu Allah ciptakan manusia, dan dia akan kembali pada itu juga. Engkau kasih ada di sini, engkau kasih ada menanti, kau kasih aku jua kasih. Ini juga engkau kasih ada di sini. Di sini yang saya faham, interpretasi saya sendiri adalah dalam diri dia, dalam diri sufi itulah, pengalaman itu tadi lah, dalam diri seseorang itulah. Keranamu ku tinggalkan segalanya, sendiri aku terpenjara, punya akal dan firasat yang tidak ke mana, hanya jalan yang sengsara. Bagi saya sendiri, ini pandangan saya, akal dan firasat kedua-duanya perlu, tetapi dia hanya satu bentuk wasilah atau alat sahaja. Tidaklah bermakna dengan akal akan menemukan Tuhan, tidak juga dengan firasat menemukan Tuhan. Dia sebenarnya satu anugerah. Itu pandangan saya lah. Ini satu anugerah ataupun satu pemberian Tuhan kepada si pencari tadi. Zahir musnah bagi yang mimpi, zahir ada rahsia mencari, lalu ku selami di dalam diri. Baik.
Okey, dan itu lagu. Dan satu petikan lagi tentang konsep cinta tadi. Cintaku ada padamu, cintaku yang sesuci embun pagi, hatiku dibuai rindu, rindu yang bagai bara yang menyala. Di mana berada pasti akan ku tuju, di mana berada murni kasih ku temui bersamamu. Ini kasihku, renungan hati, tinggal bersama masa yang lalu. Okay. Ada petikan yang lebih menarik saya kira, dan sesungguhnya kebenaran itu adalah nyata. Apa yang ada di langit dan bumi adalah cinta, kerana kasihnya disertai bukti dan dirasai. Saya suka mengambil satu petikan daripada puisi. Saya cuba comparekan dengan pengalaman sebab yang dikatakan sastra ataupun seni lirik adalah satu ucapan yang mendalam. Jadi kita boleh comparekan dia dengan puisi-puisi. Misalnya saya petik puisi Hamzah Fansud, puisi Amir Hamzah tentang aku manusia, rindu rasa, rindu rupa, dalam antologi nyanyi sunyi tak salah saya. Maknanya manusia ni dia dalam percintaan, dalam cinta ketuhanan, dia ada rindu rasa, rindu rupa. Dia nak tengok rupa, dia nak tahu, sebab rupa tu tadi kerana akal tadilah, rasa kerana jiwa tadi. Dia nak memenuhi kedua-dua tuntutan tadi. Nanti boleh saya akan bentangkan pendek saja. Jadi kita boleh buat sesi soal jawab. Okay. Bagi yang bagai mentari menyerahkan kasih kepada bumi, dan alam ini menaburkan rezeki pada insani. Kerana kasihnya tiada terbatas, tiada terperi. Segala keindahan dilukiskan dengan nikmat kehidupan. Tiada terbatas pemberian yang kau hulurkan. Tanda keagungan kasih sayang yang engkau curahkan. Namun masih ada yang tidak sedar kasih padanya, dan sesungguhnya pengertian cinta begitu luas. Apa yang ada di langit dan bumi adalah cinta. Dilihat, dirasa dengan mata hati insan sejati. Maksudnya pengalaman ini memang ada orang dapat, ada orang tak dapat, dengan proses tadi, dengan proses akal ataupun dengan proses kejiwaan firasat tadi, dilihat dan dirasa dengan mata hati insan sejati. Di sini saya dapati semacam ada konsep yang disebut sebagai insan kamil yang cuba dilukiskan dalam lagu inilah. Okey. Tidak kucing ni petikan lain yang dari skala pengertian cinta. Saya album pertama. Dulu saya ada kaset tapi hilang. Okey. Tidak ku cintamu kekasih. Okey, sebelum saya baca petikan ini, selalu umumnya kita pengalaman beragama kita, cinta atau kasih kita pada Allah itu kerana mengharapkan satu bentuk balasan yang dikatakan syurga. Yang menariknya, lagu rock 1990-an dalam ni menggarapkan pengalaman-pengalaman yang saya kira sangat menarik untuk kita peminat rocker semua memahami dia lah. Tidak ku cinta padamu kekasih kerana balasan yang kau janjikan dahulu. Untukku sebuah taman yang mengalir sungai kebahagiaan. Sungguh tidak kesampaian cintaku padamu seandainya terikat dan bersyukur pada hukuman cinta kita serasa adanya tawar-menawar penuh tanda tanya. Hanya satu pengucapanmu yang kupegang kini menjadi nadi. Hiduplah aku kerananya, kerana bersama janjimu restu penuh pasti.
Berpisah kita kekasih, zahir kau yang hilang. Ku cari pada gambaran nyata. Tidak ku temui kau kekasih, bayangmu, oh di mana? Hilanglah aku kehilangan punca. Ini satu pengungkapan yang menarik juga sebenarnya, daripada petikan tadi. Berpisah kita kekasih, zahir kau yang hilang. Ku cari pada gambaran nyata. Maksudnya dia rasa dia dengan Allah tu berpisah. Berpisah kita kekasih, zahir kau yang, dia rasa dah hilang. Ku cari pada gambaran nyata ni, maksudnya dia cuba cari manifestation ataupun saya sebenarnya kalau boleh hari ini saya nak mengurangkan term ataupun istilah yang susah supaya kita mudah memahaminya, iaitu yang popular yang ni kita kata tajalli tadi, manifestation. Ku cari pada gambaran nyata, mana pada alam, pada tumbuh-tumbuhan, pada segala benda. Tidak ku temui kau kekasih, bayangmu, oh di mana, hinggakan aku kehilangan punca. Polemik bayang ni, isu bayang, saya rasa nanti saya akan ulas masa sesi soal jawab, saya rasa. Lalu ku kembali ke alam abadi bersama amanah janji. Amanah janji tadi adalah kita kata kalimah la ilaha illallah. Ku lihat kau di sana sedia menanti, kekasihku serahkan. Cinta satu kita terlalu bermakna dari balasan yang kau janjikan. Walau kau duga bintang kejora, menjadi intan tak ku hirau. Dalam sedar aku kembali di alam leda, kita seabadi. Siang malam hanyalah mimpi, demi kau kasih tidak ku peduli. Ini juga sebenarnya satu penggarapan konsep dalam ni. Mana konsep fana tadi, dalam sedar aku kembali. Dalam pengalaman fana, dalam peleburan tadi. Dalam lena kita seabadi, maknanya dia cuba nak mengungkapkan bahawa Tuhan dan makhluk tadi adalah seabadi. Siang malam hanyalah mimpi. Tak ada rasa apa lah, dah seabadi kan. Tiada beza antara makhluk dengan pencipta dengan makhluk. Siang malam hanyalah mimpi, demi kau kasih tiada ku peduli. Orang akan kata dia sesat, ataupun orang kata dia ataupun dalam pengucapan halash, ana al-haq itu, tapi digarap dalam bentuk yang sangat menarik lah, dalam bentuk lirik lagu. Itu kumpulan Orchid, Wasilah Kasih. Tajuk lagu pun sangat bagus. Okey, bab terakhir saya akan petik beberapa seni kata yang menggambarkan bagaimana proses pengalaman kerohanian dan jalan-jalan yang ditempuhi oleh sekian banyak manusia untuk mencari Tuhan. Bergelora lautan cinta, karam bahtera kerana diduga darah muda cepat membakar jiwa, hilanglah kasih, putuslah saudara. Rindu dendam tidak terkira, lautan bara ku selam jua. Kerana kau cintaku yang pertama, sanggup ku hidup dalam penjara. Kini aku dibelenggu sepi, tidur dan mimpi diranjau sepi. Mengunyah peristiwa, menelan duka, menghirup kenyataan penuh siksa. Hancur perasaanku tidak tertahan setelah ku sedari kesilapan. Cukuplah dengan ampun dan maaf. Cukuplah dengan rasa berdosa untuk merasa cinta semula, untuk kembali ke pangkuannya. Hanya kepadamu Tuhan ku serah segala harapan. Tak sanggup aku bersendirian, terimalah aku sebagai teman. Hanya engkau kasih sejati, dengan taubat bisa engkau ampuni. Biar hina ku di mata dunia, asalkan aku engkau terima.
Maknanya dia nak cuba menceritakan pengalaman, mungkin dia pernah melakukan dosa ataupun melakukan tapi saya interpretasi lagu ini mungkin dia telah melakukan satu yang dikatakan syirik. Jadi sebab tu di akhir je dia menutup je dengan taubat bisa engkau ampuni, biar hina ku di mata dunia asal aku engkau terima. Itu kumpulan Orchid Khilaf. Okey. Lagu terakhir saya rasa yang menjadi kirakan banyak orang menganggap lagu ketuhanan sebagai salah satu lagu yang selalu disebut-sebut sebagai yang menunjukkan lagu rock mempunyai unsur-unsur ketuhanan, yang lagu sufi, kumpulan Dhamma Sutra. Sebelum tu saya sengaja memilih beberapa kumpulan rock atau lagu rock yang sebenarnya kalau orang hidup di zaman itu ataupun pernah meminati lagu itu mungkin akan tahu. Tetapi sengaja mengangkat lagu-lagu yang tidak popular sebab ketika zaman itu memang influence ataupun lagu-lagu berunsur sufism ataupun berunsur ada elemen-elemen atau konsep-konsep fana, baqa ataupun konsep-konsep wahdatul wujud yang popular itu misalnya memang sangat popular lah. Saya juga sengaja tak nak ulas lagu-lagu yang popular macam Aim Nasir kerana itu sudah biasa difahami dan memang mudah orang detect bahawa ini ada lagu unsur ketuhanan. Okey, baik. Lagu terakhir adalah Sufi Selangkah Tirai Kasihmu Kubuka. Salah surat. Engkau serahkan cinta sehingga dirimu tiada. Itu dikatakan tadi, tiada di fana tadi. Kasih sufi kau rela pilih derita di dunia, biar rebah dihina kau tak berubah. Kau menguasai selautan yang tersembunyi di genggaman. Ini tadi yang dikata rahsia ataupun yang biasa disebut oleh kalangan sufi sebagai harta perbendaharaan Tuhan yang tersembunyi di genggaman. Nafi dan isbat. Nafi dan isbatnya adalah kalimah syahadah adalah la ilaha illallah. La ilah nafi, isbat illallah. Kau sandingkan sebagai tali pegangan. Sufi kau hilang di pandangan, ada di dalam kenikmatan. Engkau dan dia pasti tidak akan terpisah. Anda tertutup tirai sufi, yang terang tidak nampak terang. Inilah siksa menyakitkan sepanjang jalan. Ingin ku tempuh titianmu dari kekasih ke kekasih. Pengabdianku bersamamu kasih, biar rebah dihina kau tak berubah. Jadi sebelum saya tutup pembentangan pendek ini, setiap orang ada pengalaman-pengalaman kerohanian yang dilalui. Lalu dia akan menterjemah ataupun mengungkapkannya dalam pelbagai genre. Sama ada dia dalam bentuk muzik, ataupun kalau dia seorang penyair, dia akan dalam bentuk puisi. Dan kalau kita tengok, dia menggunakan katakan medium popular, yakni muzik, sebagai medium pengungkapan pengalaman-pengalaman kerohanian tadi. Itulah memang sifat orang seni. Dia akan menggunakan elemen-elemen itulah untuk mengungkapkan pengalaman-pengalaman tadi. Itu saja.